Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membentangkan kertas kerja CTU kod 554 berkenaan tajuk cabaran berita palsu dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Kertas kerja ini disediakan untuk Dr. Syazwani binti Abdul Rahim. Pertama sekali, sebelum saya memulakan pembentangan ini, saya ingin memperkenalkan diri saya dan juga ahli-ahli kumpulan saya. Saya Nur Nadia binti Zainal. Yang kedua, Siti Maizatul Aisyah binti Johari. Yang ketiga, Nur Haliza binti Kamat. Yang keempat, Nur Syafiqah binti Maisa. Dan yang terakhir, Nur Atira Husna binti Mahazan. Sebagai pengenalan, saya akan menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan berita palsu dalam masyarakat digital. Pada abad yang ke-18, telah tercetus satu revolusi di Eropah yang telah memberikan impak atau perubahan yang besar kepada seluruh negara di dalam dunia, khususnya dalam bidang teknologi. Seperti yang kita tahu, teknologi ini memberikan pelbagai impak positif dan juga negatif kepada masyarakat zaman sekarang, iaitu masyarakat digital. Untuk berhubung melalui jarak jauh, masyarakat digital zaman sekarang menggunakan peranti gadget masing-masing dan menggunakan platform media sosial sebagai contoh platform aplikasi WhatsApp dan juga Facebook untuk berkomunikasi antara satu sama lain, sama ada menghantar pesanan atau menerima pesanan. Namun, apa yang membimbangkan masyarakat digital pada zaman kini iaitu penggunaan platform media sosial, iaitu menggunakan aplikasi WhatsApp dan juga Facebook yang tidak dikawal, yang menyebabkan tersebarnya berita palsu dalam kalangan masyarakat. Walau bagaimanapun, budaya masyarakat pada zaman kini banyak dipengaruhi oleh platform digital itu sendiri yang mengandungi unsur-unsur positif atau negatif. Apakah yang dimaksudkan dengan berita palsu dalam masyarakat digital? Berita palsu dimaksudkan dengan sesuatu informasi atau maklumat yang tidak sah atau tidak benar yang telah disebarkan oleh pihak-pihak tertentu. Media memainkan peranan yang sangat penting bagi mengekang penularan atau penyebaran berita palsu di kalangan masyarakat digital. Jika kita lihat pada masa sekarang, kita ditimpa oleh pandemik COVID-19, iaitu virus yang telah merebak ke seluruh negara termasuklah negara kita, Malaysia, yang memberi impak-impak yang sangat besar terhadap penyebaran berita palsu. Kesan daripada fenomena pandemik COVID-19 ini memberikan impak terhadap petugas barisan frontliner dan juga kerajaan, di mana mereka menerima kecaman, kritikan dan juga tumahan daripada masyarakat. Jadi penting sebagai individu yang bertanggungjawab dan juga masyarakat yang bertanggungjawab, kita perlulah meneliti atau mengenal pasti dari manakah sumber berita itu diterima, barulah disebarkan kepada pihak yang lain. Berkaitan dengan pandemik COVID-19 ini, kita seharusnya menerima berita daripada sumber-sumber yang rasmi sahaja seperti KKM atau MKN. Sungguhnya, fenomena COVID-19 ini bukan sahaja dapat mengganggu dan mengancam kestabilan dan keharmonian masyarakat sejagat, namun ia juga boleh mendatangkan perkara yang lebih buruk dan padah terhadap negara kita, iaitu menggugat kestabilan dan kedaulatan negara kita. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Nur Atira Husna binti Mahazan. Saya akan membentangkan tentang cabaran dan cadangan tentang penyebaran berita palsu. Yang pertama, perkara yang telah kami bincangkan tentang penyebaran berita palsu ini, cabaran yang pertama ialah dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi yang boleh menjejaskan pendapatan seseorang ataupun pendapatan negara. Antara cabaran yang dihadapi di dalam ekonomi ialah, yang pertama ialah merosakkan perniagaan orang lain. Yang kedua ialah timbul ketakutan dalam kalangan pembeli. Yang ketiga ialah pembelian panik, dan yang keempat ialah harga barang yang meningkat. Baik, yang pertama ialah merosakkan perniagaan orang lain. Merosakkan perniagaan orang lain ialah seperti kita menyebarkan berita palsu itu. Contohnya seperti era sekarang, iaitu era COVID-19. Jika kes virus itu meningkat ataupun banyak jumlah kematian yang berlaku, maka pihak kerajaan akan melakukan perintah kawalan pergerakan. Jadi kita tidak dibenarkan untuk keluar. Maka untuk para penjual yang menjajah ataupun yang membuka kedai, mereka tidak ada online
bisnes, mereka akan terjejas perniagaan mereka kerana tidak dibenarkan keluar. Jadi jika penyebaran berita palsu, contohnya ada yang golongan menyebarkan berita palsu tentang kenaikan kes, jumlah kematian meningkat. Jadi pihak kerajaan telah membuat perintah kawalan pergerakan bagi seluruh rakyat Malaysia. Jadi para peniaga tidak boleh keluar untuk berniaga. Jadi itu telah menjejaskan mereka punya sumber rezeki. Baik, yang kedua ialah timbul ketakutan dalam kalangan pembeli. Ini ialah cabaran yang agak famous dalam kalangan rakyat Malaysia kerana dia boleh berkait rapat dengan produk yang dijual oleh penjual. Contohnya seperti baru-baru ini telah tular satu video yang mengatakan dalam tin sardin mempunyai ulat. Padahal itu ialah tin sardin daripada luar negara. Tapi disebabkan salah faham rakyat Malaysia, mereka menganggap itu adalah bahan itu digunakan di seluruh negara dan di negara kita pun terjebak sekali. Jadi mereka akan takut untuk membeli sesuatu produk tersebut. Jadi itu akan merosakkan jugalah ekonomi sesebuah syarikat. Okay, untuk yang ketiga ialah pembelian panik. Pembelian panik ini banyak berlaku pada zaman sekarang, iaitu zaman yang kita dapat virus COVID-19 ni. Jika kawalan pergerakan dilakukan, kita tidak dibenarkan keluar. Jadi pada golongan yang melakukan pembelian panik ini akan mengundang perkara yang tak elok lah. Dia macam kalau kita beli pembelian panik, kita akan membeli banyak barang. Jadi jika membeli banyak barang tu orang lain tak boleh beli. Lepas tu kalau kita beli banyak-banyak dan kita simpan, barang tu rosak, itu boleh merugikan duit kita juga. Lepas tu kalau kita boleh menjadi tamak lah dengan pembelian panik ini sebab kononnya tidak boleh keluar rumah sebab takut untuk dapat virus tu kan. Jadi kita akan habiskan duit untuk beli barang yang kita tak tahu kita guna ke tidak. Okey, yang terakhir ialah harga barang yang meningkat. Jadi jika harga barang meningkat, maksudnya seperti ekonomi sekarang tidak kukuh kan. Jadi banyak pekerja yang kena buang, tak ada kerja sangat. Lepas tu sesuatu syarikat yang mengeluarkan produk, mereka akan naikkan harga produk tersebut untuk mengawal keuntungan semula. Jadi untuk golongan yang tidak mampu ni jadi akan terjejas lah. Mereka punya kewangan tak seperti golongan yang mewah, yang kaya kan. Jadi untuk golongan yang tidak mampu, mereka tidak boleh membeli sesuatu produk itu walaupun produk itu sangat penting untuk mereka. Kerana harga barang yang meningkat akibat daripada golongan yang tidak bertanggungjawab yang menyebarkan berita palsu dan menjadikan kes ini bertambah teruk. Cabaran seterusnya adalah cabaran dari segi keselamatan individu, masyarakat dan negara. Umum mengetahui bahawa keselamatan adalah satu aspek yang amat penting dalam kehidupan seharian. Tanpa kita sedar, sudah terlalu banyak keselamatan tergugat hanya kerana disebabkan oleh penyampaian berita palsu daripada individu yang tidak bertanggungjawab. Antara contoh yang dapat kita kupas adalah melalui keratan akhbar berita harian Julai lalu yang berkaitan isu skema. Dimaklumkan bahawa seorang guru wanita terpedaya dengan taktik sindiket macau scam yang membuatkan beliau kerugian lebih RM500,000. Hal ini adalah berpunca daripada sikap individu yang tidak bertanggungjawab dan tidak beretika ketika menggunakan teknologi masa kini. Pihak tersebut tidak seharusnya mengolah dan menyampaikan maklumat palsu demi mendapatkan wang secara mudah dan cepat sebegitu. Seterusnya, isu yang boleh kita kupas adalah isu yang melibatkan keancaman nyawa dan huru-hara dalam kalangan masyarakat di negara kita. Seperti yang kita tahu, negara kita sedang dilanda wabak penyakit COVID-19. Pada waktu genting inilah ramai pihak yang berlumba-lumba untuk menjadi penyampai yang utama. Contohnya, tersebarnya maklumat palsu berkaitan perintah kawalan pergerakan ataupun darurat sementara pihak berautoriti belum mengeluarkan apa-apa arahan kepada rakyat secara rasmi. Hal ini telah menyebabkan kerisauan dan terus menjurus ke arah panic buying. Apa yang kita tahu, panic buying boleh menjejaskan kesihatan dan nyawa masyarakat jika mereka tidak mengamalkan SOP yang betul ketika mereka keluar. Setiap cabaran yang berlaku, pasti akan ada cara penyelesaian untuk kita lakukannya. Seperti yang kita tahu,
Berita palsu memberikan pelbagai impak ataupun kesan buruk kepada masyarakat serta sesebuah organisasi. Contohnya, berita palsu ni sebenarnya boleh membawa kesan yang sangat negatif kepada ekonomi negara kita tahu. Penyebaran berita palsu ataupun dikenali sebagai penyebaran maklumat yang salah turut disenaraikan oleh Forum Ekonomi Dunia sebagai risiko global utama dunia. Jadinya, bagi membendung masalah ini, kita perlu kenal pasti isu dalam setiap berita yang disampaikan serta kita tunggu kenyataan rasmi dibuat. Dalam agama Islam, iaitu agama kita sendiri, ada ajarkan bahawa setiap kali kalau kita dapat dan kita nak sampaikan berita yang kita baru dapat tu, kita kena teliti terlebih dahulu dan cari bukti. Perkara ini kita kenali sebagai tabayun. Tabayun ni sebenarnya daripada perkataan Arab tau, yang bermaksud mensabitkan dan menyemak asas kebenarannya. Pentingnya tabayun ni sebab kita nak elakkan sebarang fitnah berlaku dan juga penipuan berlaku dan tidak burukkan mana-mana orang lain mengikut kebencian dan hawa nafsu kita sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan, iaitu kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ayat ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya untuk kita tak buat sebarang kesimpulan secara melulu dalam menerima apa-apa berita ataupun maklumat dari pelbagai sumber. Jadinya dengan bertabayun ni, hasil kesimpulan tu akan lebih tepat dan akan lebih sesuai dengan keadaan masyarakat. Jadi sangat penting untuk kita faham apa itu tabayun sebab ada akhlak mulia seperti ini sangat digalakkan dan perlu dipupuk oleh masyarakat. Setiap orang beriman ni, kita kena sentiasa bertabayun sebab setiap apa yang kita sampaikan dekat dunia ni, kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Apa yang kita buat kalau kita terima suatu berita ataupun maklumat? Yang pertama, kita kena baca dan faham dulu apa isi kandungan berita tersebut. Yang kedua, kita kena tanya orang yang lebih pakar. Yang ketiga, kita kena cari kesahihan untuk lebih lagi kepastian. Yang keempat ataupun yang terakhir, kita sebarkan maklumat tersebut kalau maklumat tersebut benar. Jadinya, sebagai seorang masyarakat yang beretika, kita kena bertanggungjawab dalam setiap apa yang kita sebarkan ataupun kita tularkan kepada orang lain, sama ada berita tersebut baik ataupun buruk. Yang begitu canggih ini, berita palsu bukanlah hanya tersebar dari mulut ke mulut sahaja, namun ia telah masuk ke alam digital di mana segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab telah menggunakan platform digital tersebut bagi menyebarkan semua maklumat yang tidak sahih. Tahukah anda, jika penyebaran berita palsu di kalangan masyarakat digital berlaku dengan terlalu kerap, akan ada banyak masalah yang akan berlaku dari segi keselamatan seperti contoh panik, huru-hara, pergaduhan dan juga akan melibatkan masalah perkauman. Perkara seperti ini amat berbahaya kepada semua masyarakat yang berada di negara tersebut, terutamanya negara Malaysia, kerana Malaysia terdiri daripada negara yang berbilang kaum di mana banyak adat, resam, peraturan yang diamalkan. Jadi perkara-perkara seperti ini kita haruslah memeliharanya untuk generasi dan keturunan yang akan datang dari anasir-anasir negatif seperti berita palsu di alam digital. Pada zaman sekarang, manusia berlumba-lumba untuk menyebarkan segala jenis maklumat yang mereka dapat tanpa mereka analisis dan tidak mendapatkan dari sumber yang benar hanya kerana inginkan populariti. Hadis riwayat Bukhari mengatakan, seorang hamba apabila dia bercakap tentang satu perkataan yang dia sendiri tidak selidiki akan kebenarannya, maka dia akan tergelincir dalam neraka yang jauhnya adalah sejauh arah timur. Jikalau anda ingin menyampaikan sesuatu berita berkenaan kaum, anda harus merujuk sumber yang telah dinyatakan terlebih dahulu. Jangan hanya serkap jarang. Rujuk segala maklumat sebelum anda ingin melepaskan maklumat tersebut ke khalayak ramai. Anda haruslah membuat kaji selidik dengan lebih mendalam terhadap sesuatu perkara agar maklumat yang ingin disampaikan itu sahih dan benar dan ada sumber rujukan asal. Sebagai contoh, anda sebagai seorang guru sejarah yang ingin menceritakan tentang sejarah asal terciptanya, bagaimana terciptanya tanah Melayu kepada murid-murid.
Tindakan yang anda harus lakukan adalah dengan memperbanyakkan bacaan tentang sejarah penubuhan tanah Melayu dan tidak mencampur adukkan bahan bacaan anda dengan fakta lain agar tidak bercampur untuk mengelakkan kekeliruan jika anda merupakan seseorang yang tidak fasih lagi dan tidak mahir lagi berkaitan dengan sejarah Melayu. Setelah anda yakin dengan apa yang anda baca serta anda kaji dan anda yakin untuk menyampaikannya kepada murid-murid anda bolehlah menyediakan bahan-bahan kepada pelajar-pelajar anda dan pastikan untuk semak semula maklumat yang telah disediakan agar pelajarnya dapat maklumat yang betul dan maklumat tersebut boleh digunakan oleh mereka untuk pengenalan yang boleh dilakukan agar dapat menghindarkan diri kita dari menyampai dan mendengar sebarang berita palsu adalah dengan 1. Sebagai orang yang bertanggungjawab menyebarkan maklumat, kita harus menambah baik cara kita menyampaikan sesuatu maklumat. Jika kita yakin dengan sesuatu maklumat yang disampaikan, maklumat yang akan disampaikan itu akan lebih jelas dan para pendengar yang menerima maklumat itu akan berasa yakin apabila mendengar maklumat itu. Penyampai maklumat haruslah lancar, tidak gugup dan membuat kajian yang lebih mendalam ketika hendak menyampaikan sesuatu maklumat kepada orang awam. Yang kedua, pengguna media harus rajin dan mengambil inisiatif untuk mengesahkan maklumat itu sendiri sama ada sahih ataupun tidak dengan menggunakan website Google ataupun laman web yang disediakan oleh kerajaan iaitu sebenarnya.my untuk memastikan kesahihan maklumat tersebut sebelum menyampaikannya. Dan jika anda mendapati maklumat itu salah, anda harus segera memberitahu orang-orang di sekeliling anda untuk tidak mempercayai maklumat tersebut agar semua orang terbendung daripada maklumat palsu itu. Jikalau anda ingin menyampaikan sesuatu berita berkenaan kaum, anda harus merujuk sumber yang telah dinyatakan terlebih dahulu. Jangan hanya serkap jarang. Rujuk segala maklumat sebelum anda ingin melepaskan maklumat tersebut ke khalayak ramai. Anda haruslah membuat kaji selidik dengan lebih mendalam terhadap sesuatu perkara agar maklumat yang ingin disampaikan itu sahih dan benar dan ada sumber rujukan asal. Sebagai contoh, anda sebagai seorang guru sejarah yang ingin menceritakan tentang sejarah asal terciptanya, bagaimana terciptanya tanah Melayu kepada murid-murid. Tindakan yang anda harus lakukan adalah dengan memperbanyakkan bacaan tentang sejarah penubuhan tanah Melayu dan tidak mencampur adukkan bahan bacaan anda dengan fakta lain agar tidak bercampur untuk mengelakkan kekeliruan jika anda merupakan seseorang yang tidak fasih lagi dan tidak mahir lagi berkaitan dengan sejarah Melayu. Setelah anda yakin dengan apa yang anda baca serta anda kaji dan anda yakin untuk menyampaikannya kepada murid-murid anda bolehlah menyediakan bahan-bahan kepada pelajar-pelajar anda dan pastikan untuk semak semula maklumat yang telah disediakan agar pelajarnya dapat maklumat yang betul dan maklumat tersebut boleh digunakan oleh mereka untuk terlalu banyak usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk membasmi penyebaran berita palsu ini, termasuklah dengan mewujudkan satu aplikasi dalam talian yang bernama sebenarnya.my. Aplikasi ini bertujuan untuk menyimak sebarang informasi atau maklumat yang diterima untuk mengesahkan kesahihan maklumat tersebut sebelum menyebarkannya kepada semua orang. Kewujudan aplikasi ini sangatlah membantu pengguna-pengguna bijak di luar sana untuk memastikan kesahihan sesuatu maklumat yang mereka peroleh dan menghentikan penyebaran berita tersebut jika terdapat unsur-unsur keraguan dan ketidaksahihan dalam maklumat tersebut. Cadangan seterusnya adalah jangan baca tajuk utama atau headline sahaja tanpa membaca isi kandungan. Ini bermakna jangan sebarkan apa-apa berita dengan hanya membaca tajuk utama sahaja atau headline. Hal ini kerana sesetengah laman web meletakkan tajuk utama yang mengelirukan bagi menampakkan berita tersebut kelihatan menarik. Sesetengah orang terus menyebarkan berita tersebut tanpa membaca isi kandungan sehingga boleh menyebabkan timbulnya salah faham. Kadang-kadang tajuk utamanya tidak berkaitan langsung dengan isi kandungan berita tersebut. Oleh itu, sangatlah penting untuk membaca isi kandungan bersesuaian dengan slogan kata kita, iaitu bangsa membaca, bangsa berjaya. Cadangan untuk mengelakkan dari tersebarnya berita palsu adalah dengan penubuhan akta. Pihak berwajib harus mengenakan denda RM1 dan penjara kepada sesiapa yang mencuba untuk menyebarkan berita kepada masyarakat awam. Tujuan menubuhkan akta ini adalah agar memberi amaran kepada semua masyarakat supaya mereka berhenti dan takut untuk menyebarkan ataupun melakukan penyebaran berita palsu kepada orang awam.
kesimpulannya, sebagai masyarakat atau individu yang bertanggungjawab, kita seharusnya meneliti atau mengenal pasti dari mana sumber maklumat itu datang sebelum menyebarkan berita itu kepada orang lain atau pihak orang cyber juga boleh mendatangkan perkara yang lebih teruk, iaitu suasana kucar kacir dalam masyarakat setempat jika tidak dibendung. Akhir sekali, impak penyebaran berita palsu dapat menjatuhkan imej dan mencemarkan maruah seseorang individu serta melahirkan generasi muda yang tidak berkualiti dan mundur daripada segi ekonomi, pendidikan dan juga agama bangsa. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih Ustazah kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.